Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera. Anda bersama dan Facebook Apit Pemalu. Heavy Life. Hashtag Heavy Life. Di mana kita ni malam ni sembang santai. Malam ni ada game bola. Apa ni? Ini bulan 27 bulan 7 2019. Malam ni ada game bola Kedah lawan Perak. Tapi dia sokong Kedah. Sebab apa? Rumah dia orang Perak. Ya, malam ni kita sembang santai. Tajuk topik kita ni, cara nak buat invoice dan quotation sebut harga dan purchase order. PO. Apa bondo lah itu kan. Dan pun sebenarnya tak reti tapi dan buat. Ya, anda bersama dengan video Pik Pemalu. Malam ni topik kita cara nak buat invoice Apple. Apple. Okey. Mama beli Apple. Tu dah malam ni. Sekarang ni dekat rumah. Apa? Siapa ikut? Kedai. Ya, anda bersama dengan video Apik Pemalu. Malam ni ada game bola. Rumah dia tengok bola. Game bola. Cara-cara nak buat invoice dan quotation sebut harga dan purchase order. Quotation tu sebut harga lah. Buat main. Malam ni kita sembang santai lah. Malam hujung minggu ni. Sekejap dan try back pendek. Boleh tak pin komen? Tak boleh ke? Ya, kejap ya. Ini depan laptop. Yang ni handset. Yang ni depan laptop. Malam ni pun ada buat invoice ni. Potong tadi dah buat. Okey, anak ada confuse. Apa nak? Ya, malam ni kita sembang santai lah. Anda bersama dengan video Pik Pemalu. Hashtag Abi Live. Sekarang ni kita di rumah. Apa itu invoice? Invoice, quotation dan PO. Biasa apa yang dia buat lah. Quotation tu sebut harga. Dan akan apa? Bagi sebut harga. Lepas tu dah sebut harga tu, customer dah setuju, baru PO keluar, purchase order. Lepas tu barulah dah deliver apa semua, baru invoice. Tapi kadang quotation dengan invoice je kan, ada tu pun invoice tu even ada. Tu dah tengok situasi macam mana. Tapi kebanyakan untuk first time dan akan hantar quotation dulu. Quotation ni sebut harga. Sebab apa kita kena quotation, apa perlu buat kat quotation tu, kau jap gini share. Okey. Ni sekarang ni dan tengah buka PC, depan ada laptop. Malam ni kita sembang-sembang santai lah ya. Anda bersama dengan video Pik Pemalu. Cara nak buat invoice dan quotation. Cara nak buat. Biasa kita akan buat quotation dulu. Quotation. Kalau contoh nak supply barang lah. Kita nak supply barang dekat syarikat ko mana ko, kita akan buat quotation sebuah harga. Yang tu first. Jadi bila kita nak supply barang kat syarikat tu, syarat utamanya kita mesti ada SSM ataupun enterprise. Dan kedua mesti ada account bank atas nama SSM tu. Kalau tak ada account bank atas nama SSM tu, tak boleh nak bayar payment. Sebab apa? Dia perlukan nombor register tu lah, nombor register enterprise ataupun Sdn Bhd ataupun mana lah, sebab dia nak nombor tu, nombor register company tu. Kalau dekat SSM contoh dia ada nombor register company hanya jadi tunjuk. Kalau dekat SSM tu dia ada nombor register company. Nampak tak? Ni dah, ni contoh nombor register company. Ni nak kena ada sebab dia orang nak kena audit. Dia orang kalau Sdn Bhd dia akan kena audit payment, nak bayar dekat orang mesti ada register SSM punya, sama ada business ataupun register company punya nombor. Ni dah. Kalau register company Sdn Bhd. Kalau register business enterprise, mesti nak ada nombor SSM ni. Jadi kalau nak buat invoice ke quotation ke, mesti ada nombor pendaftaran tu. Nombor pendaftaran company tu ataupun business tu mesti nak ada dekat invoice ataupun quotation. Tu basic lah. Basic kalau kita nak supply barang dekat company ataupun mana-mana syarikat lah. Itu wajib kena ada. Malam ni topik kita cara nak buat invoice dan quotation dan
purchase order. Kebiasaan bila company tu ada order kat kita, dia akan minta quotation. Jadi quotation ni sebahagia kita senaraikan quotation tu. Contoh jap, dan ada contoh Yang ni contoh yang dia buat lah quotation. Jap. Mana lah hilang dah kau. Ni ada contoh ada bagi contoh. Ni quotation A4 paper lah. Ini A4 paper je tulis quotation, kita bagi job description, lepas tu kita bagi apa unit price, quantity dan total berapa RM. Tu quotation. Lepas quotation besok bila dah setuju dengan customer tu, pelanggan tu, kita dah setuju, dia akan keluar purchase order. Purchase order ni pun boleh nak buat, ataupun kita dah deliver ataupun dia nak invoice terus pun ada. Tengoklah macam mana kita deal dengan pelanggan tu, dengan customer. Jadi perlu ke benda lah ni semua? Perlu. Sebab apa? Untuk documentation. Documentation perlu. Kalau nak berniaga, documentation kena tahu. Kewangan kena tahu. Kita punya kewangan kena jaga. Kalau tak jaga, duit habis. Ya, sedikit perkongsian dulu dah. Malam ni kita sembang santai. Malam ni ada game bola kat TV ni. TV berapa? TV 1 jap. TV berapa apa? TV 1. Ada bola Perak lawan Kedah. Tapi dan sokong Kedah sebab rumah dia nak Perak. Kalau rumah dia nak Kedah, dia sokong Perak. Macam tu lah. Ya, anda bersama Dan Facebook Live #HIVLive #video pemalu. Malam ni kita belajar, bukan belajar lah, dia nak share lah apa yang dia buat selama ni. Kalau kita nak supply barang dekat syarikat, kita mesti ada syarikat lah ataupun bisnes. Bisnes tu sama ada kita register sebagai enterprise ataupun sendirian ataupun PLT pun boleh, tak ada masalah. Jadi apa perlu ada adalah quotation. Kita nak supply barang kat syarikat. Syarikat tu kita kena hantar quotation dulu. Dan sokong malam Jumaat. Siapa tu? Jap. Dan sokong malam Jumaat. Norizam Shah dan sokong malam Jumaat. Ya tuan. Ni sama-sama lah dan sharing apa dan tahu. Lepas tu dah hantar quotation. Kita dah setuju dengan customer, dia ada purchase order. Dia senaraikan, pelanggan senaraikan lah apa benda yang dia nak. Lepas kita bagi quotation, kita dah listkan tu dengan harga kuantiti lepas tu purchase order. Ada tu tak ada purchase order, kita bagi quotation, tori bagi invoice sebab kita nak deliver ataupun dah deliver, tori bagi invoice pun ada. Abang, kalau bisnes ni wajib ke buat business account? Badrul Shanis. Kalau ada soalan tanya, dia tahu dia jawab, dia tak tahu dia tak jawab. Okey, kalau buat bisnes ni wajib ke buat business account? Account apa tu nak buat? Maksudnya account bank ke, account SSM ke atau macam mana? Tu nak kau tahu tu. Abang, kalau bisnes ni wajib ke buat business account? Badrul Shanis. Okey. Apa yang dia faham lah soalan ni, maksudnya kena ada business account. Mana account bank ataupun account SSM. Dia SSM ni kena register dua je. ROB, ROC. ROB ni register of business. Bermakna kita kalau contoh register of business ni enterprise ni syarikat. Kita bukan maksudnya bukan register sembarangan. Kita register business kita. Kita seperti contoh macam Dan ada buat register. Ni contoh dia punya SSM. Tak nampak kot. Dia buat ni lah. Dia punya jenis perniagaan menjual dan membekal makanan dan minuman, permainan dan kelengkapan sukan, kelengkapan ibu dan anak, perkhidmatan membaik pulih atap dan paip rumah, pakaian dan aksesori, komputer dan aksesori, perabot dan kelengkapan rumah, produk kecantikan, minyak wangi, perkhidmatan penawar elektrik, rumah, segala jenis sayur-sayuran pasar, ikan dalam sangkar, kerja-kerja kimpalan besi dan pemasangan grill, kereta dan motosikal terbakar secara langsung dan atas talian. Tu dah. Okey. Abang, kalau bisnes ni wajib ke buat business account? Maksud dia tadi Badrul Shanis ni account bank. Wajib. Sebab apa? Bukan wajib lah. Wajib ni kan tak buat dosa pula kan. Maknanya perlu. Perlu harus ada account bank. Sebab apa? Sebab pertama nak buat pembayaran, contoh ni simple lah. Kalau orang kampung beli tak ada masalah. Pembayaran boleh buat dekat account personal. Contoh macam jiran kita ke ataupun orang kampung kita nak beli barang kita, dia boleh bayar
kepada akaun personal kita lah. Maksudnya akaun personal ni akaun saving. Akaun saving pada Maybank lah, RHB ko, Mbank ko, SSBC ko kan. Dia bayar atas nama kita. Contoh nama dia Muhammad Hafiz, dia beli barang sabun. Sabun RM30, dia bayar kat nama dia Muhammad Hafiz. Tu kalau orang kampung beli. Jadi bila kita nak supply sabun tu dekat syarikat cleaner ataupun syarikat Sinar Berhad ke Enterprise ko, Enterprise pun tak ada masalah, boleh pergi bayar. Tapi kalau Sinar Berhad dia nak bayar kat kita tu, dia tak boleh atas nama Muhammad Hafiz. Jadi kita kena buka satu akaun dekat SSM, sama ada register business enterprise lah ataupun ROC, register of company. Kalau register account of company ni PLT Sinar Berhad, kena register. Dan lepas dah register kat SSM, tapi nak senang enterprise dulu, kita register enterprise. Lepas register enterprise tu, buka akaun semasa untuk yang penama yang kita buat kat enterprise tu. Buka akaun bank dia. Kalau nak pergi kat Maybank, pergi buat kat Maybank. Kena buka akaun tu, jadi company yang kita supply cleaner tadi tu, sabun tu, dia buat bayar dekat akaun kita tu. Boleh. Sebab apa? Dia ada nombor register ni, nombor pendaftaran ni ada. Ni dah nombor pendaftaran ni ada, penting untuk syarikat yang kita supply tu. Contoh syarikat Sinar Berhad, dia nak audit, kena nanti dia kena audit tu. Sebab dia bayar kita tu, dia mesti ada rujukan nombor ni. Sinar Berhad tak boleh bayar kat akaun personal. Memang tak boleh. Jadi dia kena bayar dekat akaun enterprise tadi lah, ataupun Sinar Berhad lain, ataupun syarikat lain. Dia kena ada ni nombor yang register kat SSM ni. SSM ni kena aktif lah. Kalau tak aktif, dia kena download. Dia ada syarat dia ada ada compound dia. Jadi harus perlu ada. Tu dah tadi soalan kan daripada Badrul Lishanis tu. Abang, kalau bisnes ni wajib ke buat business account? Maksudnya account bank. Maksudnya bukan wajib, perlu. Perlu sebab apa? Kita nak mengasingkan duit kita, duit personal dengan duit kita punya urusan bisnes tu ataupun kita punya syarikat tu. Kalau enterprise tak ada syarikat, je sebenarnya kita register bisnes. Kalau Sinar Berhad PLT tu syarikat, dia register of company. Kalau dekat SSM pun ada dua tu, ROB, ROC. ROB tu business enterprise lah. ROC tu company, syarikat company. Jadi kalau nak register company, sekarang ni boleh online. Dan pun sekarang ni buat online register untuk SSM. Boleh nak register kat dan boleh pula sambil tu dan promote lah. Boleh, tapi kena ada dengan mahar lah kan. Maharnya ada mahar lah. Contohnya kalau nak register online, dan ada buat list nya pun ada list tapi tak nampak lah, dia macam terbalik ni. Dia ni. Malam ni topik kita cara-cara nak buat quotation, invoice dengan PO order. Biasa kalau kita nak supply barang dekat syarikat Sinar Berhad ko, mana-mana ko syarikat, kita kena ada SSM dan akaun semasa. Ataupun kita Sinar Berhad pun boleh, tak ada masalah. Itu lagi tak ada masalah. Jadi bila dah register SSM, kena ada akaun bank untuk SSM tu. Kita nak supply barang dekat syarikat ni. Syarikat ni macam Sinar Berhad PIT tu syarikat. Kalau kat enterprise pun nak ikutkan tak ada masalah. Kalau nak bagi invoice pun lagi bagus. Dia nak bayar kat akaun personal pun tak ada masalah, boleh. Sebab dia tak ada kena audit. Sebab audit ni ada Suruhanjaya tu, Suruhanjaya memang ada Suruhanjaya tu yang audit kalau akaun yang untuk Sinar Berhad tu. Jadi bila dia buat payment, mesti nak ada payment tu kepada mana syarikat-syarikat ataupun ROB yang dah register dengan SSM. Dia ada nombor pendaftaran. Dia kena audit, jadi dia kena buat dia akan trace nombor tu. Kalau dia bayar dekat akaun personal, kena macam songlap lah kan. Macam tu lah lebih kurang. Dia macam-macam lah persoalannya. Ada imbangan duga akhir tahun, akaun apa semua. Dia ada apa. Kalau dia auditor ni, dia tahulah. Tapi besok ada konsultan macam Tompet dan Koyo pun dia bagi konsultan buat. Lepas tu member dia pun ada, dia bagi konsultan juga. Okey, kalau nak register SSM secara online boleh register. Sekarang ni memang mudah. Kalau nak boleh hubungi Dan. Nombor Dan 012-6859-881. 012-6859-881. Ni dah. Hubungi Dan ni terbalik. Ni dah. Kalau nak register SSM secara online boleh hubungi Dan boleh buat. Tapi kena mahal lah. Register SSM kalau untuk 1 tahun 120. Kalau untuk 2 tahun 200. Kalau untuk 3 tahun 280. Kalau 4 tahun 360. 5 tahun 440. Macam tu lah. Kalau nak Dan buatkan online tak ada masalah. Boleh Roger Dan, dia boleh tolong registerkan. Ya, nak renew SSM ko apa ko, boleh kat Roger Dan. Dial nombor dia 012-6859-881. Apik pemalu, call WhatsApp. Tu dah. Jadi tadi ada soalan tadi dekat ni Badrul Syahnis.
Abang kalau bisnes ni wajib ke buat business account? Maksudnya business account tu dan pun tanya tadi account bank memang perlu. Nak kata wajib tu taklah, maksudnya perlulah. Wajib kan tak baik berdosa pula. Tu deh. Mana harus ada account bank untuk pertama sekali kita dah asingkan duit personal kita dengan duit urusan bisnes kita. Yang kedua, kalau kita nak supply corporate ataupun nak supply kat syarikat Sdn Bhd, wajib kena ada account bank untuk SSM yang kita register tu. Ya. Nak buat register SSM boleh Roger Dan 012-6459-881 012-6459-881. Boleh, tak ada masalah. Kalau ada soalan tanya. Jadi hari ni kita bincang pasal topik quotation, invoice, lagi apa lagi, PO order. Jadi besok kalau nak supply barang dekat corporate, kita akan hantar quotation dulu, sebut harga. Sebut harga ni kita nak memudahkan kita punya supply pelanggan tu, yang corporate tadi tu kan, yang Sdn Bhd tadi, kita nak supply, kita sebut harga, kita senaraikan list. Lepas tu dah confirm, baru buat purchase order. Purchase order ni makna pelanggan tu akan listkan lah mana yang dia nak. Dia akan listkan mana yang dia nak. Jadi kita akan follow purchase order tu. Betul, kita deliver. Lepas tu ada DO pun ada sebenarnya, delivery order pun ada, macam-macam lagi sebenarnya. Tapi kita fokus tu ya, quotation, PO dengan invoice. Jadi bila kita pelanggan tu dah setuju, dia akan bagi purchase order PO. Jadi kita pun tengok deliver apa semua. Nak bagi invoice story pun ada, nak bagi DO pun boleh dulu sebelum invoice. Dia macam-macam peringkat tu. Tapi kebanyakan dia buat ada yang dia story quotation dan invoice, ada yang dia hantar invoice story pun ada kan. Tengoklah macam mana situasi kita kan. Kita berurusan dengan orang tu, kita nak supply barang, kita nak berurusan dengan orang syarikat tu kan. Okey, faham. Satu lagi, akaun bank personal ada limit ke? Ada dengar kabar angin kena blok kalau buat bisnes pakai akaun personal sebab banyak duit masuk. Ya, betul. Ya, kita ni ada ta'amlah lah. Maksudnya ta'amlah ni dia macam nak kawal wang haram lah, lebih kurang macam tu lah. Dia pun tak tahu sangat dengan detail. Jadi memang betul. Tapi Adam pernah jumpa buat bisnes tu, dia tak ada SSM, dia tak ada apa kata, sahabat dia ni tak ada SSM langsung, dan dia buat bisnes dengan menggunakan akaun personal saja. Jadi dia punya transaksi setahun 2 juta. So far dan pun tanya dia, tak kena bank, tak telefon kau, tak kena blok kau, memang tak ada. Tapi 2 juta transaksi setahun dan baru-baru ni dia pun buat SSM dan buat gaji dia juga. Dia buat gaji dia. Dia bisnes apa dia pun tak tahu, tapi online lah, online dengan offline pun dia ada on. Tapi payment macam mana tu pun tak pastilah, mungkin jadi supplier ke apa. Ada, memang betul bank akan telefon, biasa bank akan blok dan kemudian dia suruh datang kat bank aktifkan balik. Ada juga macam tu. Lepas tu LSDN pun detect. LSDN pun hantar surat. LSDN pun hantar surat pun ada. Dia macam-macam lah. Dia sebenarnya akaun personal ni dia panggil saving account. Saving account ni kita untuk saving. Kalau ada transaksi yang meragu, ya itu sedap. Transaksi yang meragukan, bank akan call ataupun bank akan blok. Sebab kita punya akaun personal. Akaun personal ni saving account. Jadi kita nak saving. Transaksi yang mencurigakan, contohnya RM60,000, RM80,000 tu mencurigakan lah. Jadi dia akan blok. Jadi urusan seterusnya, owner kena datang ke bank lah untuk aktif kembali, bagi penjelasan lah apa semua. Dia akan aktif kembali. Jadi tuan cerita, kalau nak buat akaun SSM tu ataupun current account. Dia kalau untuk SSM-nya ataupun syarikat ni dia panggil current account semasa. Akaun semasa ni banyak transaksi pun tak ada masalah, tapi kena bayar fee je lah. Dia ada fee dia. Contoh RHB 6 bulan RM60. Kalau Maybank 6 bulan RM10. Dia ada fee. Dia panggil akaun semasa ni, dia ada cas tahunan dia ada fee dia lah. Dia kena bayar, tapi mahal sikit lah daripada saving account. Saving account mungkin setahun RM10. Macam current account ni mahal, dia ada fee ada RM10. Macam Maybank RM10, RHB RM60. RM60 6 bulan, RM60 makna sebulan RM10 lah kena bayar kat RHB. Ya, nak register SSM, new register ke nak renew kau boleh contact nombor Dan. Ni ada nombor Dan, WhatsApp Dan 0124598881 secara online. Nak renew kau, nak register SSM kau, nak cari introducer Maybank kau, boleh Roger Dan 0124598881. Malam ni kita topik kita ni dah Badrul Les Shanis ni. Okey, faham. Satu lagi, akaun bank personal ada limit ke? Ada dengan kabar angin. Dia bukan dengan kabar, dia atas bank curiga dia akan blok. Bank
dia curiga, dia akan block transaksi tu kau, dia akan block akaun. Biasa dia akan block akaun lah. Ada limit ke akaun bank personal, ada limit ke? Ada dengar khabar angin kena block kalau buat bisnes pakai akaun personal sebab banyak duit masuk. Lagi satu, dia ada term dia. Dia ada term dia macam lot, macam saham. Tu dia macam kita nak buat payment kan, ada description. Payment term apa ni, sebab apa bayar tu, kadang macam lot, saham, adalah term-term yang keyword-keyword yang tak boleh nak key in kat situ. Dia akan detect juga dia macam ada benda-benda yang mencurigakan. Macam tulis beli apa, pistol, nampak sangat, kita beli pistol kan, benda tu atas keselamatan negara pula. Contoh. Jadi benda-benda macam tu dia kawal. Abang ada buat introducer Maybank kan, kalau dari jauh boleh ke? Ni dah Badrulis Syahnis, abang ada buat introducer Maybank kan, kalau dari jauh boleh ke? Dari jauh boleh, kita pakai Aura, tak ada. Dari jauh senang ya. Pergi dekat bank, contoh nak buat akaun semasa SSM untuk Maybank, dia kena deposit 2,000. Deposit 2,000, jadi Badrul Les ni kena pergi dekat Maybank, dapatkan borang dulu, isi borang. Jadi lampiran introducer tu dia akan post. Lepas tu lampirkan sekali. Jadi nak serah tu nanti serahkan story dekat pegawai bank sana. Jadi nak buat akaun Maybank ni, kena tengok alamat SSM tu betul-betul. Kalau alamat tu dekat Kedah, buat kat Kedah. Kalau kat Kota Baru, buat kat Kota Baru, ikut alamat SSM. Dia memang wajib tu, syarat dia kena ikut alamat SSM. Itu simple. Deposit untuk Maybank 2,000. Kalau RHB Bank dia free. Sorry. RHB Bank ni 1,000. Kalau RHB Bank tanpa introducer. Kalau Maybank kena ada introducer. Jadi introducer boleh Roger Dan juga. Nak dah cari introducer Maybank boleh Roger Dan. Ni dah nombor tipu Dan, nak cari introducer Maybank, api pemalu, hard call WhatsApp 012-6459-881 www.munchatglobal.com. Promote pula kan. Kalau introducer besok dah cas 100. Tak mau lagi naik 300. Bini dah ramai. Okey, tak ada, dan saja 100 je kalau nak suruh dia jadi introducer. Malam ni kita topik kita belajar kita nak cerita sikit lah, sembang-sembang santai berkenaan dengan quotation, PO order dengan invoice. Kalau kita nak supply barang dekat syarikat Sinar Berhad dia kono ada quotation. Lepas quotation dah setuju dengan pelanggan, dengan pelanggan tu, kono ada PO pula, purchase order. Maksudnya pelanggan tu akan senaraikan barang-barang yang dia nak. Kemudian bila kita nak deliver, dah siap ke apa, kita dah pasang ke install ke apa, jadi barulah kita bagi invoice. Tapi tengok situasi. Macam Dan pernah ada yang bagi quotation, lepas tu torih invoice. Ada tu dia torih bagi invoice, torih pun ada. Itu dah atas dasar kepercayaan lah. Maksudnya bukan kepercayaan, makna kita dah repeat supply kat dia. Dia torih bagi list, kita senang. Makna kita dah tahu list, kita torih buat invoice, kita bagi, kita deliver torih. Maksud macam tu lah. Senang. Maknanya yang torih invoice pun ada. Invoice ni kena wajib, kena ada syarikat ataupun SSM yang ada nombor register dengan SSM tu lah. Dengan akaun sekali, akaun semasa kena ada, tak boleh akaun individu. Nanti dia cas Songlab. Songlab ni bahaya kan, dia data Okay, kalau nak register online untuk SSM boleh, dan buat secara online pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak renew SSM pun boleh, tapi ada kadar lah, ada mahal lah. Kalau nak renew SSM dan cas 100 setahun. Kalau 2 tahun 180. Kalau 3 tahun 260. Ni untuk renew SSM 4 tahun 340, 5 tahun 420. Kalau nak pergi sendiri boleh pergi kat pejabat SSM. Kalau dekat Negeri Sembilan, dekat Terminal 1, cari Cosmemet, bersebelahan dengan Cosmemet tu pejabat SSM Suruhan Jaya Syarikat Malaysia. Cari situ, boleh daftar situ. Kalau nak daftar online pun ada. Ni pun malam ni pun ada orang nak suruh dan daftar kan. Orang Johor nak daftar senang ya, kolik dekat sini, dekat apa, My Business Service-nya, SSM-nya, New Business kan. New Business, Tori register New Business. Dia akan ada minta kolom-kolom lah. Dia minta reference number, lepas tu apa, name type, business name pun semua. Kalau ada soalan boleh tanya. Malam ni kita belajar tentang invoice pula. Ni dah, ni contoh invoice. Bila dah siap, kita bagi invoice ni pakai kotak A4 paper. Tapi nak sonang, bukan nak sonang lah. Contoh dia ada buat wiring kan dekat satu company tu, dia ada buat wiring. Tapi kedua yang ni nak type komputer. Kalau invoice ni kena type komputer.
Kalau nak senang kena buat satu buku resit. Ni dah contoh buku resit. Ni buku resit. Okey, buku resit ni pula J carbon. J carbon makna kita boleh tulis situ tulis. Kita boleh tulis situ tulis apa yang kita delivered, sama ada PO kita tick kat atas tu. PO order. Kalau purchase order lah. Kalau invoice. Kalau delivery order kita klik situ. Nampak? Invoice ada, bil tunai pun ada. Ni dah contoh kalau kita nak on the spot nak buat invoice. Buat buku resit je nya. Tulis kita punya syarikat atas tu, nombor reference nombor register apa semua kita buat. Lepas tu ada tanda tangan, tarikh apa semua, ada chop, sign nanti tulis. Ni paling simple nak buat invoice. Kena buat buku resit ni, kena buat. Ni wajib bukan wajib lah, kena buat, harus ada buku resit ni. Sebab kadang invoice kadang kita cetak ada masalah ke apa, nak urgent, kena pakai ni. Contoh dia buat wiring ke apa, memang dia pakai yang ni senang. Sebab kita kadang dia berubah, kadang dalam invoice kita bagi quotation, kita bagi PO semua. Bagi 3 job. Sampai sana tengok ada 5 boleh job. Mana ada tambah, nak edit pakai tangan tak boleh, kita buat pakainya. Senang, cepet. Ni buat buku ni kecil ni, buku ni tak besar. Buat kata nak buat apa, buku resit apa yang kita nak tak info, letaklah nama syarikat kita atasnya, alamat apa semua. Letak alamat. Lepas tu yang ni nak tick bil tunai ke, lepas tu PO order ke, purchase order ke, PO order, invoice ke, mana kita tick lah. Kalau invoice kita tick kat invoice nya. Mana kita senaraikan barang yang dalamnya, berapa unit apa semua. Ni boleh buat, ada nombor siri apa semua, rujukan semua ada sebenarnya kan. Kita boleh tengok. Ni contoh kalau nak buat invoice paling simple, selain kita buat pakai A4 paper ni, nak kena type komputer. Seorang tu nak kena type lah. Ni nak type invoice ni, nak kena type. Kalau contoh dia dah bagi PO, kadang benda tu macam contoh buat yang job practical yang kita buat dekat site lain, dia ada penambahan, kita senang nak edit. Sama ada nak edit sebelum hantar invoice, edit kedua kali kau boleh, tak ada masalah. Malam ni kita sembang santai, kita cerita pasal ni. Dia nak buat pin komen tak boleh. Sekejap dan try buat pin komen Tadi siang yang pendek-pendek boleh lah pin komen, yang banyak-banyak tak boleh pula. Ada pun pening. Kalau ada soalan tanya malam ni, kita buat dan explain sikit cara-cara nak buat quotation invoice dengan purchase order. Quotation ni sebut harga, senang cerita sebut harga. Quotation ni sebut harga. Ya betul, sebut harga. Jap. Dia buat pendek-pendek punya apa ni. Cara-cara nak buat invoice dan quotation, sebut harga dan purchase order. Ni dah. Try buat pendeknya, boleh pin tak? Tak boleh ke? Yang pendek boleh. Makna untuk pin komen tak boleh panjang-panjang. Kalau panjang tak boleh. Tu dah cara-cara nak buat invoice dan quotation, sebut harga dan purchase order. Tadi ada soalan tadi daripada Badrul Syahnis. Abang ada buat introducer? Ada buat. Roger dan 012-6459881 012-6459881. Okey, faham. Satu lagi, akaun bank personal ada limit ke? Dia bukan tak ada limit, dia ada dia diperhatikan lah. Bermakna bank ni, pihak bank yang mana transaksi yang mencurigakan, dia akan blok ataupun dia akan tipu kita, beritahu suruh hadir ke bank kau. Macam mana dia akan pantau lah. Dia akan pantau untuk akaun personal. Akaun personal ni saving account. Tadi akaun bank, abang kalau bisnes ni wajib ke buat business account? Dia bukan wajib, dia harus buat sebab kita nak asingkan duit kita. Lepas tu kita nak dapatkan payment daripada syarikat. Syarikat ni macam contoh Sinar Berhad, kita dapat payment, dia tak boleh bayar dekat akaun personal. So dia kena bayar dekat akaun kita punya SSM ataupun syarikat kita. Tu ya, dia paymentnya tak boleh atas nama personal. Dia macam benda tu macam songlap lah, sebab dia mesti ada nombor rujukan untuk nombor pendaftaran syarikat tu. Sebab apa? Nanti dia kena audit. Bila dia kena audit, dia kena ada nombor tu lah untuk transaksi untuk rujukan dia orang. Untuk rujukan. Dan sokong malam Jumaat. Malam ni malam Ahad. Sabtu malam Ahad Norizam Syah. Badrul. Kalau ada soalan tanya. Malam ni kita sembang santai. Cara-cara nak buat invoice, quotation, cara-cara macam tu lah. Sama ada kita type, kita buat kolom. Nak buat invoice ataupun quotation, kita senaraikan list je, price item apa semua, quantity apa semua, total apa semua, kita senaraikan. Nak buat quotation tu sebut harga, kita bagi dah job description apa, kita bagi dia amount. Jadi bila dah siap, ni invoice, contoh tadi quotation, mana quotation? Kenapa tau? Tak mau gaduh Ipa.
Ni dia quotation. Salam balik. Kenapa? Bagi balik. Salam balik, salam. Tahu gaduh. Sakit adik tu, sapu kepala. Apalah pukul adik, salam. Tak mau main sama-sama. Awak tu dia beradik lah. Kakak tak sayang adik ke? Tak sayang ke? Sayang? Sayang sikit adik tu. Sapu sikit kepala dia. Ya, malam ni kita bincang macam mana nak buat invoice, quotation dan PO order, purchase order. Biasa kita akan buat quotation. Ni contoh quotation. Kita bagi job description, apa semua. Unit price. Tak apa, Ana begitu tu. Ni dah contoh quotation. Jadi, kita dah bagi sebuah harga dekat customer. Lepas tu, customer akan bagi purchase order. Bila dah setuju, bagi purchase order. Lepas tu, kemudian, bila dah settle ke, dah deliver ke, kita bagi invoice. Kita kena ada akaun lah, akaun syarikat SSM ataupun akaun syarikat. Okay, thank you bang, Badrul Syahnis. Malam ni ada game bola antara Perak dan Kedah, tapi dia sokong Kedah sebab orang rumah dan Perak. Kalau orang rumah dan Kedah, dia sokong Perak. Berlawan kan, tu dia dalam rumah tangga macam tu lah kan. Kok sama ya, boring. Ya, itu dah sedikit perkongsian Dan berkenaan dengan invoice, quotation dengan PO. Malam ni tu ya, dia ada DO, delivery order ada, bill tunai ada, je macam-macam lah. Tengoklah macam mana kita dah deal dengan customer tu, nak close kau nak apa. Ada tu ada pakai quotation, torih invoice. Ada tu dan torih invoice torih. Dan tak ada PO. Ada juga. Tengoklah situasi kita macam mana. Ada tu invoice tu sampai 4 kali update, edit. Ada juga. Dia bila customer ni requirement dia berubah-ubah. Jadi bila berubah, kita pun ubahlah kita punya quotation. Kalau kita type pakai komputer, ni dia. Kojo macam ni. Kalau nak pakai buku, invoice dia macam ni. Ataupun quotation pun boleh pakai buku. Buku ni copek sikit. Dia boleh buat kat site. Kalau untuk komputer, kena bagi orang type ataupun kita type. Macam tu lah. Yang pakai komputer lah, quotation pakai komputer ni. Ya, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Dan malam ni dia nak share lah pasal quotation, pasal invoice. Malam ni kita sembang santai lah. Sembang santai. Nak renew ko, nak register SSM, boleh contact nombor dia. Ni ada Apik Pemalu. Kau WhatsApp 0126459881 ya. Nak renew ko, nak register SSM baru ko, boleh secara online dan boleh buat kan. Dia ada charge lah kan. Bukan buat free. Aduh ya. Ya, nak register ke, ada kena compound ke. Kalau nak terminate kan pun boleh sebenarnya. Kalau kita tak bayar SSM ni, dia kena cost macam mana kata, compound dia bagi. Dia kena compound. Dia biasa ada kena compound. Jadi dia ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia lain kira kalau kita tak terminate kita punya SSM. Contoh tak aktif ke apa, dia ada pengiraan kalau paling maksimum pun 130 seboleh bulan. Kalau kita dah maksimum, kalau setahun kira lah kali 2 tahun kau, kali 3 tahun kau kan. Jadi kalau siapa yang SSM yang tak aktif tu, eloklah deactivate kan ataupun terminate kan. Kalau yang tak aktif tu, dia boleh buat secara online pun boleh. Boleh hubungi Dan 0126459881. Nak cari introducer My Bank pun boleh hubungi Dan. Dial lah nombor Dan atau call WhatsApp kau 0126459881. Malam ni kita sembang-sembang cara nak buat quotation, cara nak buat invoice, cara nak buat PO order. Tu kalau ada soalan boleh tanya. Jadi kalau nak buat urusan bisnes ni sebenarnya dia ada 2 yang nak register dekat SSM. Pertama, ROC, Register of Company. Contohnya PLT dengan Sdn Bhd. Kedua, ROB, Register of Business. Contohnya Enterprise. Enterprise ni Register of Business, kita tak ada company. Maksud tu dah 2 dah, ROC ataupun ROB. Nak register dekat SSM. Jadi bila dah buat ROB atau ROC ni, kena ada akaun dia, akaun semasa untuk syarikat tu ataupun bisnes tu. Jadi kalau ada enterprise, kita kena ada akaun untuk enterprise tu. Sebab apa? Payment, isu dia payment. Bila orang nak buat payment, dia tak boleh bayar dekat personal. Contoh enterprise masih boleh lagi, tak ada masalah. Tapi seelok bayar dekat akaun enterprise ataupun enterprise bayar dekat akaun enterprise. Enterprise bayar, jangan bayar kat akaun personal sebab kita nak asingkan duit personal. Nak bayar kat akaun personal boleh, nak bayar cash pun boleh, tak ada masalah. Kalau enterprise dia masalah bila Sdn Bhd ataupun PAT nak bayar ke enterprise. Dia kena ada enterprise tu, kena ada akaun semasa bank dia. Sebab dia nak audit, dia nak kena audit. Macam PAT pun dia tak ada kena audit dia yang kena audit Sdn Bhd ya.
Sebenarnya berhad wajib ataupun haruslah. Wajib ni tak buat kan dosa Allah pula kan. Ya, sedikit pengkongsian daripada malam ni kita belajar cara-cara nak buat quotation, invoice dengan PO order tadi. Ada pun dah explain. Dengan situasi, ada tu nak quotation, lepas tu invoice. Ada tu nak quotation, nak PO, invoice. Ada tu invoice storage pun ada. Tengok situasi kita deal macam mana kan dengan syarikat tu. Kita deal macam mana. Okay, nak register SSM boleh hubungi Dan 012-645-9881. Nak cari introducer Maybank pun boleh hubungi Dan. Tak ada masalah. Kalau tadi macam tadi itu siapa? Badrul Isyana Koba Maybank. Kalau dari jauh boleh ke? Boleh. Dia Sabah Sarawak pun dia pernah jadi introducer. Johor pun semua dia pernah. Lepas tu macam-macam lah, ramai. Sona ramai dah. Yang Sabah Sarawak dia tak ada SSM, dia ada sijil. Dia macam permit. Sabah Sarawak dia ada macam sijil lebih kurang macam tu, dia tak ada SSM. Dia ada nombor sijil ataupun permit lebih kurang macam tu lah. Kita dapat nombor tu, kita tulis lah dekat introducer punya lampiran. Kita hantar kat dia. Macam tu Sabah Sarawak dia tak ada SSM. Dia permit lebih kurang macam tu lah. Dia sijil. Sabah Sarawak je unik. Kalau nak menyaga dia unik sikit sana. Ya, sedikit perkongsian daripada dia malam ni. Kita santai-santai lah, sembang santai-santai. Ada soalan tanya sekarang ni dan kat rumah ni. Malam ni ada game bola Kedah lawan Perak. Tapi dia sokong Kedah sebab rumah dia orang Perak. Ya, anda bersama dan video Api Pemalu #HighVLife, di mana malam ni kita nak saja-saja sembang santai berkenaan dengan quotation, invoice dan PO order. Biasa quotation, lepas tu bila customer dah setuju, kita akan dapat PO order, purchase order, apa yang customer nak tu dia akan senaraikan. Lepas tu kalau kita nak deliver ataupun kita nak hantar tu ataupun dah siap kerja tu, kita boleh bagi invoice. Kita bermakna kita dah siap. Dekat quotation tu kita nyatakan, contoh payment macam mana. Payment tu lupa tu. Dekat quotation macam dia nyatakan ni deh. Dalam quotation ni dia nyatakan price quote include delivered within Sembana and is valid for a period of 15 days from issue date. Bermakna dan quotation ni dia nyatakan dia ni price ni kalau kita seremban termasuk penghantaran, dan quotation ni sah selama 14 hari. Order must be made at least 3 weeks before delivery. Maksudnya order mesti buat mana customernya PO tu kita nak dapat 3 minggu sebelum delivery. 3 minggu dia tengok situasi. Ada customer tu dia nak copek kan. Lepas tu 50% deposit upon confirmation of order. Bila dah confirm je quotation ni, jadi 50% kita minta. Lepas tu 50% balance payment before delivery. Itu before delivery nak 50%, mana dah 100% payment. Masa nak 100% payment tu kita kena keluarkan invoice. Cancellation of order will be subjected to a cancellation fee. Mana kalau dia orang cancel, fee dia cancel lah. Jadi kita dapat sebab kita dah keluar modal kan, dah keluar modal apa semua, jadi cancel. Deposit 50% ni burn lah. Payment by cash into company ataupun Maybank account number. Kita senaraikan nombor account number kita. Payment by check payable tu siapa kita nak bayar kan. Tu kalau payment by check. Jadi kalau invoice pula dia lain pula. Bila dah invoice kita bagi nombor ni, payment by cash or direct deposit into bank account of cashier, check or bank draft payable to siapa nama syarikat SSM kita letak tu. Ni kalau invoice. Kita kena bagilah term dia lah, term and condition juga untuk quotation tu. Macam mana dia nak payment, 50% dulu ke, ataupun order kita tu nak sah selama 14 hari ke. Lepas tu order must be made at least 3 weeks ke. Kita kena senaraikan, kita kena beritahu lah term and condition. Ya, tu sedikit perkongsian daripada mengenai quotation, PO order dengan invoice. Dan dulu pun tak reti benda lah semua ni. Tapi itulah kita pun belajar kan, belajar. InsyaAllah bolehnya jawapannya buat. Ya, sedikit perkongsian dulu. Dan kalau ada soalan, malam ni topik kita cara-cara nak buat invoice dan quotation, sebuah harga dan purchase order. Tu deh tajuk kita tu, topik kita malam ni. Dan sekarang ni dekat depan laptop saya saja tengoknya. Malam ni pun ada customer tu nak register SSM dia. Dia register SSM ni sekarang ni senang online dia. Siapa nak buat yang ada duit tu carilah online.
Nak renew pun sekarang ni pun boleh online. Tak ada masalah. Register nak bayar compound pun boleh secara online. Ya, anda bersama dengan video malu. Sekarang ni kita apa ni? Bersama dengan HB hashtag Avilash, di mana malam ni kita nak bukan bincang lah. Dia nak beritahu sikit cara nak buat invoice dan quotation, PO order apa semua. Dia pun dah cerita dekat awal video ni. Sedikit perkongsian lah. Jadi tadi pun ada soalan, kena ada akaun bank ke? Memang perlu. Kalau ada SSM, kena ada akaun bank. Sama ada Maybank ke, RSB ke. RSB tak ada introducer. Deposit RM1,000. Kalau Maybank pakai introducer, deposit RM2,000. Deposit tu tak ada hal, kita kena pay balik. Tapi syarat utama jangan blacklist lah. Si TOS kau. Tapi syarat kena ada SSM dan tak blacklist. Sebab bank akan ada prosedur dia lah, ada protokol dia. Dia akan check dulu kita punya apa ni, Citris semua dia akan check. Dia akan check. Lepas tu barulah dia approve untuk ada akaun semasa Maybank tu. Ataupun RSB ke, mana-mana bank lah. M-Bank ke, Public Bank ke, SSBC ke. Untuk akaun SSM ke syarikat ke, dia akaun semasa. Dia bukan akaun saving. Saving account. Dia kalau akaun personal kebanyakan saving account. Dia ada beza tu, saving account dengan current ataupun akaun semasa. Akaun semasa ni dia punya fee dia tinggi sikit. Ada tu RM60 6 bulan, ada tu RM10 sebulan, RM5 RM5 lebih kurang. Tengoklah mana yang kita nak buat bank tu, Public Bank ke, mana ke, SBC ke, janji ada transaksi, kita boleh check, kita boleh keluarkan in out. Ya, anda bersama dengan video malu. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, dan bagi soalan. Tu deh cara-cara nak buat invoice dan quotation, sebut harga dan quotation tu sebut harga lah, purchase order, PO. Daripada awal video ni tadi dan ada buat perkongsian. Ni deh, tadi pun ada saudara ni Badrul Syahnis, dia tanya tadi kan, perlu ke ada akaun bisnes ke baik. Jawapannya perlu. Lepas tu akaun personal, kalau kita buat apa transaksi ni kena block tak? Memang dia kena pantau sebenarnya. Akaun kita sejak kita lahir dapat nombor IC semua tu dipantau. Memang LSDN dah ada dah rekod kita, cuma apa? Sama ada kita pergi apa? Kita pergi isytihar kau tidak kan. Dia LSDN ni kau bank-bank dia power. Dia tahu berdasarkan nombor IC saja. Berdasarkan nombor IC dia boleh detect. Sekarang ni semua dah ada sistem. Semua dah ada sistem lah, senang kan. Nombor IC saja boleh detect. Kalau ada soalan boleh tanya. Jap. Dan bye-bye semua ni wave. Ada wave pula. Patutlah tadi dia tengok member dia punya Facebook lah. Dia wave dan jap dan wave lah semua ni. Dan bye-bye. Wave. Honda wave. Dan bye-bye semua. Baik kau. Muntah. Baru dia tahu boleh wave pula. Selama ni tak tahu dia wave kan. Kesian korang kan. Dan wave lah. Ada wave. Siapa yang lihat ni, anda bersama dia video pemalu, di mana malam ni topik kita cara-cara nak buat invoice, quotation, PO order. Invoice ni, apa ni, quotation ni besok sebuah harga. Sebuah harga ni dia kita semuanya sebuah harga lah. Kita sebutkan senaraikan item, satu unit price berapa, satu quantity berapa, kita senaraikan, kita bagi dekat customer tu. Bagi customer, lepas tu customer dah setuju, dua-dua dah setuju, dia akan buat PO PO purchase order. Jadi bila dapat purchase order tu, kita ikutlah apa yang dia senaraikan tu. Lepas tu kita nak deliver tu, kita nak hantar kau, nak buat kojo kau, dah deliver, boleh invoice keluar. Bila invoice keluar, jadi bila dah invoice keluar tu barulah payment masuk. Tapi kalau dengan swasta ni je payment cepet. Kadang kita buat potong malam dah dapat. Lepas tu kadang staff yang lupa. Berdolang sayang jugalah. Dia tengoklah. Tapi so far cepet. Dia tak ada sampai 2 minggu ke 3 minggu tak ada. Dia kadang staff dia lupa. Staff dia lupa, dia jadi lambat sikit lah. Lambat pun 2-3 hari tak ada masalah kan. Benda tu orang kata semua mental kan, janji payment masuk. Dengan government dia tak buat. Tapi terbaru ni dan cuba masuk government ni. Dia ada EP apa semualah. Nak supply pemadam api dekat klinik kesihatan. Klinik kesihatan Gomeh, Tampin, Gomonceh semua. Tu dia ada EP. Dia lain lah cerita dia cerita lain. Dia lagi panjang. Kalau kat government dia ada EP. Apa benda EP tu korang cari lah sendiri kan. Poning kepala dia nak explain tu
Tu kalau nak supply barang kau dekat government. Kalau kat swasta lain cara dia mudah lagi swasta lah. Apa yang dia alami ni atas apa perbincangan juga. Kita dah setuju apa semua, dah submit quotation, dah setuju dengan PO apa semua. Bolehlah kita hantar invoice. Bila invoice payment masuk dalam akaun. Macam itulah lebih kurang. Ya, sedikit perkongsian daripada Dan malam ni berkenaan dengan berkenaan dengan quotation, PO order, purchase order dan invoice. Malam ni kita baca 3 je, ada banyak pay tunai, delivery order, dia macam-macam ada. Kalau nak buat buku resit pun boleh senaraikan kat situ. Yang ni buku resit ni kita type pakai tangan dia. Kita type pakai tangan dia senang. Ya, ni dan wave lah siapa yang tengoknya ya. Dan baru tahu boleh wave lah. Ya. Pakai buku resit ni senang. Ni senang. Type ya apa delivery order atas tu, invoice. Kita tick ya. Mana kalau invoice kita tick invoice. Kalau delivery order kita tick delivery order. Kalau purchase order kita tick purchase order. Pay tunai. Ni senang. Yang ni kalau nak buat job wiring ke apa je senang pakai ni. Sebab kadang ada perubahan bila kita sampai itu ada perubahan. Kita malah nak berulang alik. Contoh jauh topek tu kan. Kayak mana kita buat kat Lubuk Cina contoh kan. Nak suruh type kat rumah labik kan. Jadi kita nak settle, dia pun syarikat tu nak buat payment, kita buat yang buku residnya senang, mudah. Yang penting ada nombor register tu syarikat tu kan. Nak register kat SM ada dua, register of business, register of company. Kalau register of company PLT ataupun Sinar Berhad. Register of business tu adalah SSM. Adalah SSM. Adalah enterprise. Jadi enterprise ni dia register of business. Apa urusan yang kita buat tu kita register sebagai enterprise lah. Okey, dan bagi satu ni lah sikit. Kalau nak register contoh tak payah letak enterprise belakang. Dia tak ada masalah. Letak enterprise belakang pun boleh. Sebab ada jumpa satu company tu company apa tapi dia ada enterprise Sinar Berhad. Dia pun boleh jadi. Tapi dia tak boleh buang enterprise tu. Kalau dia kena register baru. Jadi kalau nak register tak letak enterprise belakang pun boleh. Nak letak pun boleh. Tak ada masalah. Buat lah. Sebab dan ada jumpa satu company. Dia ada dekat apa benda nama lepas tu enterprise Sinar Berhad. Sinar Berhad tapi dia punya cash flow dia boleh tahan dia. Walaupun ada enterprise tapi dia Sinar Berhad. Dia enterprise Sinar Berhad, dia gabungan. Sebab kalau nak tukar jadi Sinar Berhad dia tak boleh buang enterprise tu. Dia tak boleh buang. Jadi kalau nak register SM untuk enterprise nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Dia tak ada masalah tu, tak letak pun boleh, nak letak pun boleh. Jadi kita ada cash flow akaun kita jaga insya-Allah. Lepas tu akaun kita jaga keuangan, documentation semua insya-Allah boleh pergi. Boleh pergi jauh. Untuk buat bisnes ni yang kau tahu buat mula sekali kita register SSM. Bagus register SSM ni bagus. Selain kita bayar LSDN kau apa kau je bagus sebenarnya. Sebab apa? Kita boleh pergi jauh. Lagi satu baguslah kita asingkan duit kita. Tu salah satulah. Salah satu cara nak buat bisnes. Mula kita buat, lepas tu kita bina. Bina macam mana? Kita nak collaborate dengan siapa? Kita nak buat Sinar Berhad kau, PAT kau. Macam mana kita nak bina? Apa kita nak perlu ada HR apa semua. Ada staff kau kan. Macam mana kan? Tu kita nak bina bisnes kita. Macam mana? Fikirlah kan. Mula kita buat dulu. Kita register SM. Buat. Kita register. Buat. InsyaAllah ada jalan ada. Ya, semalam ni kita berkongsi tentang cara-cara nak buat quotation, invoice dan PO order kan. Mula quotation, lepas tu PO invoice. Kalau ada soalan boleh tanya. Ni dah Salmiah Sapian ni, Kak Salmi. Kak Salmi menjaga tak malam ni? Nak makan burger lah rasa. Tutup ke apa Kak Salmi? Kau jaga dia datang. Sekarang ni anda bersama Dan #RB Live #video pemalu. Malam ni tema-tema santai sama-sama santai. Di mana macam mana kita nak buat quotation ko, nak buat invoice, nak buat PO tadi dia dah explain sikit. Dia bergantung atas kita dengan customer, supplier yang kita nak supply barang tu lah. Ada tu dia nak invoice tu, ada tu nak quotation dan invoice, ada tu nak quotation PO order dengan invoice. Macam-macam lah kita follow, kita ikut. Ni siapa ni? Intan dan Nina. Rumah dia pun tengok bola dia tengok dan pun dia tengok. Malam ni ada game bola Piala FA antara Perak dan Kedah. Jadi rumah dia orang Perak, dia sokong Kedah.
Aduh, macam tu pun mendoh kan. Rumah orang Perak. Tapi dia sokong Kedah. Rumah dia sokong Perak lantak dia kan. Dia sokong Kedah, dia tak kira orang kan. Dia sokong Kedah kak. Kalau rumah dia orang Kedah, dia sokong Perak. Ayo. Ya nak register SSM secara online boleh hubungi nombor Dan. Nak renew SSM secara online, nak bayar compound kau, nak buat termination kau apa semua boleh hubungi Dan 012 659 881. Ni dah api pemalu 012 659 881 boleh hubungi Dan nak buat apa register SSM, nak renew kau, nak bayar compound kau boleh hubungi Dan. Apa ni tukar introducer boleh hubungi Dan. Lepas tu nak cari introducer Maybank pun boleh hubungi Dan 012 659 881. Jauh kau Sabah Sarawak kau boleh kita bincang, insyaAllah boleh kita buat sampai jadi. Ada kes macam-macam kes ada jumpa. Nak jadi introducer ni sebenarnya jatuh pegawai. Pegawai tu ada yang nak permis, ada yang apa yang nak promise, lepas tu nak doket kita punya supplier, macam-macam lah, nak receipt apa semua. Kita tanya dekat bank mana kita nak buat tu, apa dokumen yang dia nak. Jadi kita follow requirement, insyaAllah dia pun mudahkan. Ada bank tu tak nak pakai introducer, macam RSB Bank dia tak pakai introducer. Tapi deposit 1,000. Kalau Maybank 2,000 deposit nak gunakan introducer Maybank. Tu syarat dia. Dia punya syarat, bank punya syarat kita follow yo. Nak menego ni salah satu kono ikut undang-undang. Jadi nak menego apalah, menego apa pun menegolah. Ikut syariat, stay on track, ikut undang-undang. Jadi benda tu memudahkan kita. Bagi flow cara nak pergi jauh, Wan Muhammad. Okay, cara nak pergi jauh macam-macam cara. Dia tengok situasi kita. Tapi pertama jaga hubungan kita. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, jaga hati kita lah. Cara nak pergi jauh, tu cara nak pergi jauh. Itu cara Dan. Jaga hubungan lah, hubungan kita dengan mak ayah, hubungan kita dengan adik-beradik. Hubungan kita dengan diri sendiri pun sebenarnya ada. Kita punya nafkah diri, nafkah kita, nafkah isteri, tanggungjawab kita macam mana. Itu cara nak pergi jauh, kita punya kerohanian. Itu pun cara. Lagi kedua, kalau kita dah mula buat bisnes lain tau. Maksud kita mula meniaga. Yang kedua, cara nak pergi jauh, kita jaga kita punya akaun. Kita jaga kita punya akaun. Lagi kita jaga kalau ada sistem, kita jaga punya sistem. Jagalah kita benda tu kena jaga. Duit personal dengan duit bisnes kita kena asing. Lepas tu kena tahu untung tu apa. Kena tahu modal tu apa. Kena tahu kos. Dia banyak-banyak faktor nak pergi jauh. Pertama sekali itulah jagalah hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan, jaga hati kita. Tu cara-cara paling simple. Kena tenang. Tenang tu paling orang kata apa ni, tenanglah, berfikiran positif. Maksudnya berfikiran positif ni paling tinggi sekali happy ending ataupun bahagia. Jadi macam mana nak tahap bahagia tu, paling rendah sekali kita nak pergi ke tahap bahagia tu, pertama sekali kita kena bersyukur. Bersyukur tu paling minimum sifat positif. Jadi kita kena bersyukur sentiasa. Bersyukur ke arah happy ending ataupun bahagia. Tingkat positif paling tinggi adalah bahagia. InsyaAllah. Kalau kita bahagia, apa pun kita buat, ialah kerja ni, apa semua yang kita buat ni ibadat. Ikut syariat, ibadat lah. Ibadat kita kan. Tu dah nak pergi jauh. Kalau dari segi Dan lah, tu dah cara dia nak pergi jauh. Kono documentation, kita punya akaun kena jaga. Lepas tu macam-macam lah kita punya kerohanian kita kan. Kita kena sentiasa baik-baik. InsyaAllah ada jalan Ya, tu sedikit pengkongsian daripada Dan. Minggu ni pun ada job. Petang tadi pun ada job wiring. Tapi dia bukan buat, dia punya tukang buat. Tukang buat. Dan berjalan ini. Ini dan berjalan. Ya, sedikit pengkongsian ni Wan Muhammad. Wan Muhammad tadi pun dia nak jawab. Dia tanya bagi flow nak pergi jauh, stay on track lah. Kita stay on track. Kita ni sebagai umat Islam, dia ada limit dia. Dia ada limitasi dia. Maksud Dan, kita ni sebagai orang Islam, tak semua kita boleh buat. Contoh yang paling ketara kat negara kita ni rasuah lah. Dan kalau submit quotation, first kali dia cakap, dia tak pandai rasuah. Dan memang tu lah, dan point. Kalau dia nak rasuah, dia tak reti. Itulah kena jagalah. InsyaAllah. Baik apa ni tujang Atail Aki. Ni dah. Kita malam ni kita sembang santai. Buat apa ni tujang Atail Aki. Cara nak buat invoice, quotation dengan PO. Tu dah. Sedikit pengkongsian Dan. Ni tadi Wan Muhammad dia tanya, bagi flow cara nak pergi jauh.
Pergi jauh tu lah flow dia. Kalau ada bisnes ni, kena jaga account. Kalau ada HR, kena ada HR. Kalau ada staff, kena ada staff. Kena asingkan, kena tahu untung, kena tahu modal apa. Macam-macam je faktor ni banyak di atas kita. Tengok situasi kita lah macam mana. Tu apa yang dia alami, jaga kerohanian kita. Kita macam mana, jaga hubungan kita dengan manusia, dengan Tuhan. Yang apa yang dia tahu, basic dua je. Jaga hati kita, bersihkan hati. Kedua, cari redha Tuhan. Cari redha Tuhan ni macam-macam lah. Hubungan silaturahim dengan adik-beradik, dengan kita punya keturunan, nasab, semua. Ukuah dengan manusia, ihsan. Macam-macam lagi. Kalau nak cerita, panjang. Jadi jawapannya baik-baik sentiasa. InsyaAllah ada jalan ni kat situ. Kita ni sebagai umat Islam, kita ada limit. Kita ada halal, ada haram. Jadi tak semua bodoh kita boleh sapu. Yang penting apa? Kabaro, kap alif tanun, kaberkatan. Kabaro, kap alif tanun. Betul kau Jawi dan tu. Dia pun dah lupa dah Jawi sikit. Kabaro, ta alif, kabaro, kap alif tanun, keberkatan. Yang penting keberkatan tu. Rahmat, keberkatan Tuhan tu. Itu paling penting. Kau nak jaga halal haram tu semua. Kita yang kena jaga. Jadi kalau semua nak susah, rasuah kita nak ambil susah. Memang bodoh kaya boleh kaya copek. Tapi kekayaan tu tak lama. Kita nak kaya tapi kaya tu tak lama. Jadi hati sakit, badan sakit, macam-macam lah. Kita tak kaya tu tak kekal lama pun tak sedap. Jadi yang penting keberkatan ataupun rahmat Tuhan. Kita kena jaga tu. Kita sebagai umat Islam, itulah yang paling utama kalau nak pergi jauh. Jaga hati kita, jaga redha Tuhan. Redha Tuhan tu macam-macam lah. Dia merangkumi macam-macam bodoh. Aspek dia merangkumi macam-macam. Kena jujur. Jujur ni bodoh yang tak boleh nak ukur. Orang kalau kita tengok pun kejujuran tak boleh tengok dengan mata kita. Kita tengok cara pakai, kita tak boleh ukur kejujuran apa ni? Kejujuran kau orang tu. Contohnya kalau kita nak cari pekerja, kita tulis itu syarat mesti jujur, amanah, lagi apa lagi, jaga solat. Benda tu dia tak boleh nak ukur. Memang payah. Kita tengok first impression kau. So tengok first impression kita tak boleh nak agak. Kadang kita tengok sekudang Facebook dia pun tak boleh nak agak je macam mana. Jadi kita kena ambil je kerja, tengok je macam mana, kerja je deliver tak, follow SOP tak SOP ni pun susah juga sebenarnya. Dia sampai tak apa yang kita nak. Kalau boleh kita boleh tengoklah dia macam mana. Kita kena dulu kan. InsyaAllah boleh. Tapi kalau nak cari orang jujur memang payah hari zaman ni. InsyaAllah tu dah sedikit perkongsian dia malam ni. Cara-cara nak buat invoice, quotation. Nak pergi jauh, register SSM. Senang cerita macam tu lah. Nak pergi jauh, register lah SSM. Ni ada wave ni. Dia tahu ada wave ya. Ada wave ya. Anda bersama dia video Pemalu #abilive #video Pemalu. Malam ni kita sembang-sembang santai lah. Malam ni pun ada game bola ni. Ada game bola antara Kedah dan Perak. Rumah dia orang Perak tapi dan sokong Kedah. Kesian rumah dia. Tak tahulah. Dan sesaja itu nyakan-nyakan kan rumah kan. Ya kalau ada soalan boleh tinggalkan soalan. Dan kalau dia tahu dia jawab. Kalau dia tak tahu dan Kobar tak tahu. Sedikit pengkongsian daripada Dan. Semoga kita bertemu lagi lah. Dia pun nak keluar jam. Okay, thank you bang. Badrul Syahnis. Muhammad Syafiq baik bang. Oh, Muhammad Syafiq Muhammad dia. Syafiq. Intan Hanina bagi flow cara nak jauh. Intan Hanina good. Buat apa tu jang. Ya sedikit pengkongsian daripada Dan. Tu dah. Semoga kita bertemu lagi. Kalau ada soalan tinggal je. Kalau nak renew SSM ko, nak cari introducer my bank ko, boleh Roger Dan. Contact nombor Dan 012 6459881. 012 6459881. Contact nombor Dan. Tu dah. Nak cari introducer my bank ko, nak renew SSM ko, nak bayar compound ko, nak register new SSM ko, boleh Roger Dan. Malam ni tadi kita dah bincangkan pasal invoice, pasal quotation, pasal PO semua. Boleh tengok balik video ni dari mula. Ya, InsyaAllah semoga kita bertemu lagi. Anda bersama Dan secara langsung. Apa ni #HiVLife, #video Pemalu. Tu dah Dan dah sikit kupeh. Apa yang dia tahu dia kupeh, dan tak tahu dan tak kupeh. Ya. Semoga kita bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun kejap lagi nak keluar kejap. Nak cari burger ya. Assalamualaikum. Ada soalan tinggal ya. Kalau ada masuk, kalau ada masuk kalau Dan apa, Dan jawab. Kalau Dan baca, Dan jawab. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat berhujung minggu. Amirul Abraham. Bye-bye.